Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan berbanyak tahniah kepada pihak penganjur yang berjaya menganjurkan wacana perdana buat kali yang ke-8 dalam pertemuan kita pada malam ini. Kami bagi pihak ahli panel juga ingin mengucapkan terima kasih di atas kesudian penganjur untuk menjemput kami bagi mengendalikan acara pada malam ini. Malam ini kita membincangkan satu tajuk yang menarik, iaitu Pilihan Raya Umum yang ke-13, Barisan Nasional atau Pakatan Rakyat. Kalau dahulunya pada setiap pilihan raya bermula pada tahun 1990, kita katakan itu pilihan raya paling kotor di Malaysia. Selepas itu kita katakan pilihan raya yang paling sengit di Malaysia. Tetapi pada pilihan raya kali ini ramai yang mengatakan bahawa ianya merupakan satu pilihan raya yang paling mencabar dalam sejarah politik negara. Kenapa dikatakan mencabar dan menarik? Menarik pilihan raya pada 2013 ini ialah kerana kita diambang untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-13. Dan dalam pilihan raya ini kita tahu dia merupakan satu pilihan raya yang pasti sengit. Ya, kerana dalam pilihan raya umum 2008 yang lepas, Barisan Nasional buat kali yang keduanya gagal untuk mempertahankan kemenangan 2/3 majoriti. Dan pada malam ini kita akan membincangkan tajuk ini dengan 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Yang di sebelah kanan saya ialah Yang Berhormat Saifuddin Nasution, ahli Parlimen Machang. Di sebelah Yang Berhormat Saifuddin ialah Profesor Madya Dr. Samsul Adabi Mamat, pensyarah sains politik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Di sebelah Profesor Samsul ialah Profesor Madya Dr. Abu Hassan Asbullah daripada Universiti Melaya. Dan di sebelah saya tidak asing lagi Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi kita. Baik, tanpa melengahkan masa, saya ingin terlebih dahulu memberikan peraturan-peraturan perjalanan majlis kita pada malam ini. Majlis kita akan dibahagikan kepada 4 segmen yang utama. Yang pertama, saya akan menjemput setiap ahli panel untuk bercakap 5 minit sahaja kerana masa yang tidak mengizinkan. Yang kedua, saya sendiri akan mengendalikan acara soal jawab bersama moderator selama lebih kurang 1 jam 15 minit. Dan selepas itu kita masuk ke acara seterusnya dengan memberi peluang kepada penonton untuk bertanyakan soalan selama lebih kurang 30 minit. Dan selepas itu saya akan menjemput ahli panel untuk menggulung perbincangan. Baik, tanpa melengahkan masa, saya dengan mempersilakan saya dengan segala hormatnya menjemput ahli panel kita yang pertama, Yang Berhormat Saifuddin Nasution, ahli Parlimen Machang, untuk memberi kata pendahuluan selama 5 minit sahaja. Cukup 5 minit, loceng akan dibunyikan sebanyak 3 kali dan saya minta Yang Berhormat berhenti bercakap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator Profesor Agus. Orang kemuning ni macam namanya. Rakan-rakan ahli panel, pihak penganjur, tuan-tuan dan puan-puan dan majlis sekalian. Tajuk yang akan kita bincangkan ialah Pilihan Raya ke-13, Barisan Nasional atau Pakatan Rakyat. Sudah tentulah pendekatan dalam memulakan perbicaraan saya ini, saya tidak akan mengambil pendekatan yang terlalu akademik, tetapi saya nak mulakan dengan mengambil sedikit pendekatan sejarah. Yang namanya Pakatan Rakyat itu lahir selepas pilihan raya Mac 2008. Sebelum itu tak ada, Prof. Ya, tak ada. Pilihan raya 2008 itu semacam kita membaca satu isyarat daripada rakyat bahawa kalaulah penguasaan kuasa politik Barisan Nasional selama lebih 50 tahun itu hendak kita tewaskan, maka Barisan Pembangkang haruslah menerima hakikat tidak akan ada satu parti tunggal yang boleh mengalahkan Barisan Nasional. Sebab itu, dalam Pakatan Rakyat hari ini, yang merupakan gabungan 3 parti, PAS, Keadilan dan DAP,
segera membentuk satu koalisi selepas pilihan raya Mac 2008 yang kita namakan Pakatan Rakyat. Sekarang sudah 3 tahun 9 bulan. Pakatan Rakyat ini sudah melonjak jauh ke hadapan. Pertama, ada satu yang kita panggil sebagai polisi bersama yang kita asaskan pada 19 Disember 2009, di mana ketiga-tiga parti menurunkan tanda tangan untuk mengikat satu ikrar bersama bahawa pertama, PAS, Keadilan dan DAP akan mempertahankan 4 perkara. Pertama, Islam sebagai agama negara. Datuk Seri Anwar tanda tangan, Tuan Guru Haji Hadi tanda tangan, Saudara Lim Kit Siang tanda tangan. Yang kedua ialah menghormati kedudukan institusi Raja-Raja Melayu. Ketiga-tiga pemimpin juga turunkan tanda tangan. Yang ketiga ialah mengiktiraf bahawa pasal 153 dalam Perlembagaan Persekutuan itu mengiktiraf tentang apa yang dinamakan sebagai hak atau hak keistimewaan orang Melayu dan tidak mengesampingkan, tidak mengenepikan kepentingan kaum lain termasuk hak pribumi di negara kita. Dan yang keempat ialah mengiktiraf bahasa Melayu, bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi yang kita akui sebagai bahasa utama di negara kita. 4 perkara inilah yang kita jadikan sebagai satu kerangka untuk membentuk satu yang kita namakan sebagai polisi bersama. Satu dokumen yang cukup lengkap dan komprehensif yang memberikan jawapan terhadap isu ekonomi, isu politik, hubungan masyarakat, hubungan luar negara, persoalan hubungan kaum dan sebagainya. Satu dokumen yang saya anggap cukup bersejarah yang mengikat gabungan 3 parti untuk menghadapi Barisan Nasional pada pilihan raya yang akan datang, yang kita yakin boleh menjadi satu tawaran yang lebih baik kepada rakyat Malaysia sebagai jawapan kepada penguasaan lebih 50 tahun Barisan Nasional di negara kita. Ini permulaan yang kita mulakan. 19 Disember 2010, setahun kemudian, bertempat di Dewan Milenium Kepala Batas, kita tampilkan pula apa yang kita namakan sebagai dokumen buku jingga yang mempunyai kandungannya berupa jawapan dan rancangan kita andai kata rakyat memberikan mandat dan kepercayaan kepada kita. Loceng tadi bunyi kata? Ada, terima kasih. Terima kasih. Kita persilakan pembicara kedua, Profesor Madya Dr. Samsu Adabi Mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia pengurusi, Tuan Moderator Datuk Dr. Agus, yang dikasihi dan yang bijaksana lagi berwibawa, para ahli panel, seterusnya para hadirin yang saya kasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saudara-saudari sekalian, apabila diberikan perkara tajuk PRU 13, BN kah atau Pakatan Rakyat kah, maka ianya amat mencabar. Dan saya anggap ini sebagai satu tajuk, bila ditelan mati mak, bila diluah mati bapa. Kerana kedua-duanya membawa erti pada rakyat Malaysia. Saudara-saudari sekalian, bagaimana dibicarakan oleh YB Saifuddin tadi bahawa sekarang ini sudah 3 tahun 9 bulan dari tarikh 8 Mac 2008
keputusan pilihan raya umum ke-12 yang lalu yang dikatakan tsunami politik pada politik tanah air kita. Tetapi saudara-saudari sekalian, apabila saya mengatakan Pakatan Rakyat yang akan menang, sudah pasti saudara-saudari tidak akan bersorak dalam dewan ini. Tetapi apabila saya mengatakan bahawa Barisan Nasional akan menang, sudah pasti saudara-saudari akan bu kepada saya. Inilah yang saya maksudkan cabaran tadi. Tetapi saudara-saudari sekalian, kita harus menghadapi realiti. Realiti di mana dalam tempoh 3 tahun 9 bulan ini, perubahan-perubahan yang besar telah berlaku dalam negara kita. Apabila pada 3 hari bulan April 2008, beberapa bulan sahaja selepas pilihan raya itu, gawat politik yang berlaku itu telah menyebabkan peralihan kuasa yang sangat teratur, sopan, berani dan berwibawa berlaku dalam negara kita. Penyerahan daripada Pak Allah kepada Datuk Seri Najib. Dan perubahan ini, saudara-saudari sekalian, berlaku. Perkara pertama yang disebut oleh Datuk Seri Najib adalah satu Malaysia. Okey, satu Malaysia ini, saudara-saudari, apabila saya sebut dia, seluruh dewan ini bergegar. Kerana apa? Kerana popularnya satu Malaysia ini. Tetapi saudara-saudari mesti sedar bahawa dalam 2 tahun yang lepas lagi, dibincangkan bahawa satu Malaysia ini akan bermain di bibir-bibir anak-anak kita. Sebagaimana bermainnya Malaysia boleh suatu ketika zaman Tun Mahathir dahulu. Saudara-saudari sekalian, perubahan yang dibawa oleh satu spirit ataupun roh satu Malaysia ini, dari segi penerapan prinsip-prinsip kenegaraan, penerapan keadilan sosial, penerapan hormat menghormati, rendah diri, tawaduk, saudara-saudari sekalian. Dan ada satu istilah kesederhanaan yang diterapkan dalam prinsip-prinsip ini, atau disebut sebagai wasatiyah. Berbudi bahasa dan penerapan nilai-nilai aspirasi, berprestasi tinggi, ketepatan, ilmu, budaya inovasi, integriti, ketabahan, kesetiaan, kebijaksanaan. Ini adalah harapan-harapan kepimpinan Barisan Nasional kepada rakyat Malaysia. Saudara-saudari sekalian, ekoran daripada satu Malaysia itu, ia adalah sangat praktikal kepada rakyat Malaysia. Diekori oleh NKRA. Tahukah saudara-saudari sekalian apakah NKRA? Ia adalah bermaksud bidang keberhasilan utama negara. Dan ini dalam tempoh 1 tahun sahaja, banyak perubahan-perubahan dalam negara yang telah berjaya dilakukan. Dari segi mengurangkan jenayah, dari segi mengurangkan rasuah, dari segi pendidikan, saudara-saudari sekalian, pendidikan yang bermutu dan termampu oleh rakyat. Dari segi taraf hidup, dari segi prasarana luar bandar, saudara-saudari sekalian, dan menambah baik pengangkutan awam. Okey, Prof Samsul, masa dah cukup. Masa dah cukup. Ya. Jadi saya banyak lagi sebenarnya ingin perkatakan, tetapi masa tidak mencukupi. Saya sebenarnya banyak sangat perkara yang saya ingin sampaikan pada saudara-saudari, tetapi terpaksa berhenti dan saya akan sambung selepas ini. Tak apa, Terima kita kasih. sambung dalam soal jawab. Saya persilakan pembicara ketiga, Prof Abu Hassan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna